Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Jadi alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah serta yang mengikuti kita di online secara maya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kita dalam kelas ni berbicara tentang tauhid. Itulah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kewajipan kita yang paling utama dan yang paling penting. Kerana Islam ni ada berkaitan dengan akidah kepercayaan dan dia juga ada berkaitan dengan amalan. Biasa orang tengok Islam sebagai cara hidup, tapi orang kadang-kadang lupa tentang bab akidah, sehingga ada orang buat ayat macam ni. Ramai orang bimbang, solat dia batal, puasa dia batal, tapi dia tak bimbang akidah dia batal. Ramai orang ambil berat pasal, oh tak boleh ni, kalau minum air titik batal puasa. Kalau semayang tu cakap satu perkataan batal solat. Ramai orang sibuk tentang batalnya amalan, tetapi mereka tidak begitu mengambil berat tentang batalnya akidah. Seolah-olah biar dia mengucap la ilaha illallah tu dia rasa selamat dah. Padahal sebagaimana amalan boleh batal, akidah pun boleh batal. Dan batalnya ibadat lebih ringan dibanding batalnya akidah. Kerana sekiranya terbatal ibadat dalam akidah yang selamat, masih ada ruang keselamatan, masih terbuka kepada pengampunan. Sebaliknya, kalau batalnya akidah, sebaik mana pun amalan, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu penting kita ni belajar bab akidah ni. Apatah lagi, akidah ialah soal kepercayaan dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara keyakinan dan iktiqad kepercayaan. Oleh kerana itulah kita duk baca dan bina keyakinan kita berdasarkan petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi moga-moga selepas daripada ni kita lebih bimbang soal akidah berbanding soal amalan. Apatah lagi kalau kita bimbang lawa daripada amalan, kita duk bimbang pasal harta, kita duk bimbang pasal pokok kita tak subur, kebun kita tak berbuah, ataupun dari sudut ekonomi tidak maju, dari sudut siapa nak jadi pemimpin, duk sibuk dengan benda tu. Tapi soal akidah tak bimbang. Ada orang sibuk pasal macam-macam lah, tapi dia tak bimbang. Hari ni kita bimbang dari sudut mana? Kalau di sekarang ni tengah hangat diperkatakan ada orang cabar undang-undang syariah nak dibatalkan, sehingga dia nak undang-undang sivil untuk ambil kes-kes berkaitan dengan jenayah syariah tidak dibicarakan di mahkamah syariah, dan ada yang cabar. Itu soal kepercayaan, keyakinan kita kepada undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Itu bab melibatkan soal akidah.
Bahawa kita yakin dan percaya bahawa Islam adalah agama yang benar. Dan kewajipan kita untuk tunduk kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang tentang liberalisme. Kita bimbang tentang pluralisme, orang yang menganggap agama semua ni sama. Ini lebih bimbang dari sudut ekonomi dan seumpama dengannya. Pasal apa? Ini melibatkan akidah. Akidah ni kalau batal, habis. Amalan ni kalau batal, masih tertakluk lagi. Ada keampunan. Jadi sebab tu saya katakan, pentingnya kita ni belajar akidah. Lebih daripada belajar amal ibadat. Nak pergi haji, kemain kursus 17 siri kursus haji. Sampai di Mekah, duk percaya kepada kayu koka. Duk percaya kepada benda-benda khurafat, minta dengan pokok, minta dengan batu, pergi kilang Kaabah tu tak boleh benang sutah tu pun dia kira, oh. Kemain takut haji ni tak sah. Akidah. Nah, itu yang saya maksudkan. Kita ni bimbang. Amalan kita tak sah, batal. Tapi kalau akidah batal, itu lebih parah. Itu lebih parah. Pergi sana Mekah, sebaik-baik tempat, tiba-tiba dia percaya kepada kelambu Kaabah jual untuk melariskan jualan. Tangkal azimat. Ini bab. Tak tahulah kita ni, mungkin masyarakat kita masih banyak lagi kena kita kembangkan ilmu, pengetahuan. Dan kita harap kepada seluruh masyarakat, terutamanya mengambil berat soal perkara-perkara macam ni lah. Ada orang siapa pekat asal ke dapat pengaruh politik, tak kira lah dia naikkan orang yang sesak. Kita bukanlah nak marah sangat bab politik itu, tapi bila pergi jumpa dengan orang yang tokoh menyesatkan masyarakat demi nak mencari sokongan politik, jadi macam seolah-olah akidah ni benda yang enteng. Padahal kita kena tahu, macam saya sebut di awal tadi, sebagaimana amal ibadat boleh terbatal, maka akidah juga boleh terbatal. Terbatalnya ibadat, amalan, parah dah. Tapi masih tertakluk kepada boleh diqadha, boleh minta ampun, ataupun Allah tutup dengan amalan-amalan yang sunat. Kalau salat fardu kita batal, tiba-tiba ada amalan sunat boleh ditampung. Tapi akidah batal nak tampung dengan apa? Jadi sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dalam bab kita dah baca selama ni tentang jumpa dukun, tukang ramal, yang merupakan termasuk dari syirik yang boleh membatalkan akidah. Yang tu bahaya. Semayang dah, puasa dah, tangan sakit jumpa Tok Brahma, minta peluk Tok Brahma, buat ritual macam-macam, bakar kemian pun dia ikut je. Tok Brahma cakap apa pun dia percaya je. Yang ni bahaya. So kita dah bincangkan sebelum ni tentang bab ruku dukun, tukang ramal, sihir, dan hari ni kita masuk pada bab 27. 27 ni bab tentang nusyrah. Nusyrah ni apa benda nusyrah? Nusyrah ni ialah merawat sihir. Merawat sihir. Itu maksud nusyrah. Nak membatalkan sihir. Orang tu kena sihir, dia nak batalkan sihir tu, dia panggil nusyrah. Okay? Dan nusyrah ni umumnya, okay, halus istilah sudut ta'rifan dia secara istilah, halus sihri anil mashur, menguraikan atau merungkaikan sihir dari orang yang terkena sihir. Okey? Merawat sihir termasuk daripada rawatan lah. Fihi fadlun kabir. Dan dia ada kebaikan yang besar bagi orang yang mengharapkan
redha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia ni tukar rawat sihir, dia salah satu bentuk ibadat yang dia buat. Cumanya mesti difahami bahawa merawat sihir juga mesti ikut kaedah syariat. Jangan asal nak rawat sihir, dia pun pergi juga jumpa tok sihir lain, tukang sihir lain untuk merawat sihir dia. Yang tu perbahasan tentang nusyrah yang dimaksudkan, iaitulah merawat sihir dengan sihir atau merawat sihir dengan kaedah yang tidak dibenarkan. Baik, kita baca. Jabir bin Abdullah, berkaitan dengan bab ni, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya, atau ketika ditanya tentang nusyrah, baginda menjawab, hiya min amalis syaitan, ia termasuk perbuatan syaitan. Kerana nusyrah ni pada zaman dulu terbahagi kepada dua. Pertama, merawat sihir dengan amalan sihir sepertinya. Dan yang kedua, merawat sihir dengan menggunakan syaitan dan juga jin. Maka kedua-duanya Nabi SAW kata hiya min amalis syaitan, dia termasuk dari amalan syaitan. Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusyrah menjawab, Ibnu Mas'ud membenci itu semuanya. Maksud membenci dalam riwayat ini, dalam asar ini, ialah mengharamkan. Kerana dahulu para salaf menggunakan kalimah benci merujuk kepada sesuatu yang haram. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahawa Qatadah menuturkan, aku bertanya kepada Ibnul Musayyab, seseorang yang terkena sihir atau diguna-guna tidak dapat menggauli isterinya, apakah boleh disembuhkan dengan nusyrah atau dengan cara yang lain? Maka dia menjawab, Ibnul Musayyab menjawab, la ba'sa bihi innama yuriduna bihil islah fa amma ma yanfa' fala yunha anhu. Tidak ada apa-apa hukumnya, kerana yang mereka inginkan hanyalah kebaikan dan menolak mudarat, sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Tidaklah dilarang. Dalam riwayat yang yang kedua ni, atau yang ketiga lah, riwayat Ibnul Musayyab ni, ada pernah orang tanya dia tentang seorang lelaki yang kena sihir tak nak kepada isteri. Ada tak? Ada. Dan perbahasan ni Ibnu Uthaymin dalam syarah dia ni agak panjang. Dia kata yu'khadhu an imra'atihi ay yuhbasu anha fala yasilu ila jima'iha wa huwa laysa bihi ba'sun, iaitu dia tertahan dari isterinya sehingga tidak mampu menggaulinya, padahal dia tidak memiliki penyakit. Sampai waktu nak bersama, tiba-tiba masa macam lemah, tak boleh nak buat apa. Maka dia kata wal ajibu annahu mushtahirun indan nas. Yang ajaibnya, perkara ini masyhur, ramai yang terkena. Sihir-sihir terutamanya bab beginilah. Ada yang sampai bercerai-berai, ada yang macam-macam lah. Hari ni pula kita tengok, Allahu Akbar, nikah kahwin 2 minggu, 3 minggu cerai. Ada nikah 34 tahun pun cerai. Jadi isu dia kadang-kadang melibatkan sihir. Kalau ada masalah rumah tangga, dah tak boleh nak buat apa, tu lain cerita lah. Jadi ini dia kata
Sampai satu tahap sehingga waktu nak bersama tiba-tiba memang tak mampu. Kata Syekh Ibn Uthaymin, وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مِنَ الْعِلَاجِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يُرَاجِعْ فَيَنْفَكُ السِّحْرِ. Nak rawat macam mana? Dia kata ada setengah orang dia ceraikan dulu sehingga terlepas daripada sihir, kemudian rujuk balik. Ada sampai setara tu. Tapi Ibn Uthaymin kata, la adri, aku tak tahu ni sahih ke tidak. Sekiranya betul itulah rawatannya, maka dalam hal ini harus untuk dia melafazkan cerai untuk mengelakkan daripada atau untuk merungkaikan sihir, lalu kemudian dia rujuk balik. Kita bimbang takut lepas cerai tak jadi juga. So berdasarkan riwayat yang kedua ni, Ibnu Musayyib kata la ba'sa bihi innama yuridu bihi al-islah. Tak ada masalah untuk merungkaikan sihir kerana dia nak perkara baik. Berdasarkan ini menunjukkan bahawa sekiranya rawatan sihir itu memberi manfaat dengan cara yang baik, maka dibenarkan. So rawatan sihir ni, orang kata kalau orang tu kena sihir, nak rawat ke tak rawat? Jawapan dia rawat. Tapi kena cari cara yang benar. Cara yang Nabi SAW, jadi ada dua perkara. Pertama, Nabi sebut di riwayat pertama, huwa amalu syaitan. Merawat sihir ni amalan syaitan. Ibnul Musayyab pula kata, boleh selama mana dia menghendaki kebaikan. Maka para ulama setelah melihat kepada dua riwayat ni mengatakan yang dimaksudkan amalan syaitan ialah apabila merawat sihir dengan sihir. Yang dimaksudkan boleh apabila kita merawat dengan ruqyah dan juga ayat-ayat Al-Quran. Faham tak? Jadi merawat sihir ni boleh dengan syarat guna ruqyah yang dibenarkan. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan, dia berkata, tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali seorang tukang sihir. Pula dia kata tidak ada yang boleh melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Dalam keadaan ni ada satu lagi keadaan. So kita tahu sekiranya dia amalan sihir, kita tak boleh pergi. Kalau dia menggunakan ayat Quran atau zikir atau doa yang dibenarkan, maka dia dibenarkan. Ada tiga kategori lah. Satu lagi ialah macam mana sekiranya sekiranya dia tak tahu dia ni dia rawat ni guna sihir ke guna ayat Quran. Kadang-kadang perkara tu berlaku. Ma la ya'lam hal huwa min bil mubah au bil muharram. Dia tak tahu ni dia berubat dengan rawatan betul ke tak betul. Jadi kata di seperti kata Ibnu Uthaymin dalam syarah ni, dia kata sekiranya dia tak tahu, maka dia termasuk dalam perkataan Ibnul Musayyab, kalaulah nampak orang tu memberikan manfaat. Contohnya dia kata orang gitu memang boleh terungkai sihir dia. Cuma kita ni tak tahu, orang awam ni tak tahu dia ni baca Quran ke tak baca Quran. So dalam keadaan dia tak tahu, tiba-tiba mendatangkan manfaat untuk dia, kata Ibnul Musayyab, tak apa. Cuma kalau dia tiba-tiba dia dengar, ni amalan dia pelik pada bukan ruqyah, ada melibatkan sihir dan penggunaan perantara syaitan dan seumpama dengannya, maka dia termasuk dalam kategori yang pertama balik, iaitulah tidak boleh merawat dengan sihir. Dosa ada orang yang buat.
dosa. Dari hukum, pelaku sihir ni kena bunuh. Hukum dia, pelaku sihir dalam agama kita, hukum dia bunuh. Okey. Jadi ada yang bertanya dari baca ni, kalau tiba-tiba dia bunuh, macam mana kita nak merawat sihir dengan sihir? Sudah hukum sihir tu bunuh. Jadi dia kata kemungkinan ada orang sihir yang dia tak menunjukkan dia tu tak ahli sihir. Orang tak nampak dia sihir. Kemudian orang pergi merawat dalam keadaan orang tak tahu. Yang tu dibenarkan. Tapi kalau dia tahu betul orang ni mengamalkan sihir, hukum dalam agama kita adalah dibunuh. Kenapa dia dibunuh? Kenapa dia dibunuh? Kerana dia telah memesongkan. Bahayanya dia ialah dia menjual atau dia membeli agama orang untuk menjualnya kepada syaitan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ibnul Qayyim menjelaskan, dengan menggunakan sihir pula, inilah yang disebut perbuatan nusrah, ialah penyembuhan seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Pertama, dengan menggunakan sihir juga, dan inilah termasuk perbuatan syaitan. Dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis ini kerana orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada syaitan dengan apa yang diinginkannya, sehingga dengan demikian perbuatan syaitan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu. Kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awuz, ubat-ubatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya jaiz, iaitu boleh. Jadi kandungan bab ni larangan terhadap nusrah, iaitulah nusrah yang dilarang macam mana dan yang dibolehkan pula macam mana. So umumnya merawat sihir boleh, tapi jangan dengan sihir. Kena dengan ruqyah, ayat Quran dan juga doa. Tapi kalau tiba-tiba dia tak tahu, dia sangka orang ni merawat dengan doa, rupa-rupanya orang tu sihir, dan dia memang tak tahu maksudah, maka itu dia anggap dia dibolehkan, jaiz, selama dia memberi manfaat. Tapi kena hati-hatilah, jangan menjadikan dia bermudah-mudahan pula. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pergi pula kepada bab yang ke-28. Okey, faham dah tak pasal nusrah tadi kan? Bab yang ke-28. Bab yang ke-28 adalah at-tatayyur. At-tatayyur. At-tatayyur daripada bahasa Arab diambil daripada perkataan tayrun. Tayrun. Tayrun ni siapa belajar bahasa Arab dah? Apa maksud tayrun? Burung. Jadi apa maksud tatayur pula? Tatayur ni satu amalan yang dilakukan dengan melihat kepada burung. Berarti kalau dia nak bermusafir, dia ambil burung, dia pun lepaskan burung tu. Kalau burung tu pergi ke kanan, tanda dia baik. Kalau burung tu pergi ke kiri, tanda dia baik. Satu. Ada juga orang tatayur melihat kepada burung dalam datangnya sial ataupun mudarat. Contoh dia tengok burung hantu. Hari ni ada orang nak mati ni. Betul tak? Itu dipanggil tatayur. Maknanya melihat manfaat atau mudarat dengan sebab burung. Itu asas dia. Tapi dalam masyarakat, bila dipanjangkan kepada benda-benda lain, masih lagi digunakan kalimah tatayur.
At-tatayyur maksud dia ialah tasya'um bimar'iyyin aw masmu'in. Apa kita panggil tasya'um ni? Bahasa kita apa? Sial. Mempercayai sesuatu mudarat dengan sebab melihat sesuatu ataupun mendengar sesuatu. Boleh faham? Kalau terjemah bahasa kita. Khurafat lain. Khurafat lah. Kalau kita tengok burung hantu, kita kata ni ada orang nak mati. Kalau kita tengok rama-rama, kita kata ni ada orang nak mati. Ataupun kita tengok benda sesuatu, kita dengar sesuatu, ni rezeki nak mari. Sedangkan semua ni urusan Allah. Nak mati pun urusan Allah, rezeki pun urusan Allah, sakit pun urusan Allah, sehat pun urusan Allah. Tapi dia meletakkan soal ni yang menjadi hak Allah ni kepada sesuatu yang dia tengok ataupun dia dengar. Itu dia panggil tatayyur. Ambil daripada asalnya burung. Sebab orang dulu melihat kepada burung untuk menentukan sesuatu kebaikan atau kemudaratan. Jadi kalau dia nak musafir, dia ambil burung, dia lepas. Burung tu terbang ke mana-mana pun, alik kanan ada tanda dia, alik kiri ada tanda dia. Mari zaman kita jadi simbol of peace. Nak bergerak ambil lah burung, lepas burung merpati. Jadi simbol of peace. Kalau jadi bab simbol, tak ada masalah lah. Kita tak ada kaitan dengan manfaat atau mudarat, ikut dia. Nak kita terbang belah mana kan? Tapi asal usul dia adalah sebelum orang dulu dia buat sesuatu, dia lepaskan burung, nak tahu kerja nak buat ni baik ke buruk. Ataupun kita, contoh kita ni tengah-tengah nak berjalan turun rumah, tiba ular melitah. Dia berkata, ada ular melitah ni, ada mudarat bahaya depan tu. Apa kaitan ular tu, dia tahu benda gaib ke? Ataupun ular tu memberi manfaat atau mudarat ke? Kalau dia sampai ke tahap dia kata yakin bahawa, contohnya bila burung, ada burung nak mati, burung tu dialah memberikan kematian dan sudah, itu memang syirik besar. Ular tu yang menyebabkan manfaat dan mudarat, itu syirik besar lah. Sebab letakkan dia sebanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi at-tatayyur ni, faham dah maksud dia dah? Itu maksud tatayyur. Nak tulis dalam terjemahan pendek macam mana? Cuma bagi ayat sikit. Percaya kepada sesuatu berdasarkan melihat kepada sesuatu yang lain. Tafaul ni tasya'um. Tasya'um ni merasa mudarat, sial. Merasakan sial dengan sebab tanda-tanda tertentu. Gitulah lebih kurang. Sial lah lebih kurang tasya'um ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat Allah Ta'ala dalam bab ni, boleh ke tak boleh ni sebenarnya? Boleh ke tak? Tidak boleh. Dan sial lah, menganggap sial ni boleh berlaku seperti tadi kita tengok dengan sesuatu yang dilihat seperti burung atau ular atau seumpama dengannya. Dia berlaku juga dengan sesuatu yang didengar. Dia kata kalau dengar orang tu cakap apa-apa, dia waktu dia tak mati tu ada tak cakap apa-apa. Orang kita minat benar je ni lagu tu. Ataupun dia kata ni sebab kamu cakap macam tu jadi lagu ni. Masing mulut dia. Masing mulut dia. Padahal manfaat dan mudarat tu mari daripada Allah. Dia ni kata, sebab Tok Guru tu dia kata hari tu jadi sungguh. Ataupun dengan sesuatu yang dimaklumi. Dimaklumi ni bukan dengar, bukan tengok, seperti menganggap sial pada hari atau bulan tertentu.
bulan Safar ni sial. Kan jangan kenduri bulan Safar, sebab kalau kenduri bulan Safar jadi cepat cerah. Contoh. Jadi semua tu termasuk sial lah, menganggap sial. Ataupun menganggap sial dengan individu tertentu. Ni sebab dia ni ada ni tak jadi habis kerja kita. Sebenarnya baik atau buruk, manfaat dan mudarat tu milik Allah. Di situlah bab akidah tu mari. Allah ustaz, benda ni pun kira contohlah kita kata benda ni pun kira tak kira, dia adalah hak Allah. Memberikan manfaat dan mudarat ni adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila hak Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil dan kita tengok remeh, tapi dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah tidak suka sesuatu miliknya diletakkan pada makhluknya. Okey. Itu sebagai ta'rif muqaddimah dia. Dan tatayyur ni menafikan tauhid dengan dua sebab. Merosakkan tauhid dengan dua sebab. Pertama, orang yang bertatayyur sebenarnya telah memutuskan tawakalnya kepada Allah. Kalau dia kata ni sial ni sebab dia ni, mana dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah. Dia nak musafir, tiba-tiba ular lalu. Dia kata kena patah balik. Pasal apa? Ada ular lalu. Bila ular lalu ni tanda buruk depan tu. Di saat dia kata macam tu, dia telah memutuskan tawakalnya kepada Allah. Sepatutnya kita pergi je lah. Pasal apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bila kita nak musafir, kita baca doa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu satu. Yang kedua, okay, sebab dia merosakkan tauhid kerana sebalik dia apa? Bahasa ke tak? Kalau instead dah bahasa Arab, bahasa kita panggil apa? Sebalik. Instead of bertawakal kepada Allah, dia pergi bergantung kepada selain Allah. Jadi panggil bahasa dia. Jadi tak tahu pula bahasa Melayu hari ni. Sepatutnya atau sebaliknya, patutnya dia bertawakal kepada Allah. Tiba-tiba bila dia percaya kepada tatayyur ni, dia pergi bergantung dengan selain Allah. Jadi menafikan tauhid. Apa tak? Bulan Safar, contoh bulan Safar. Orang kata bulan Safar bulan sial. Siapa kena mandi bunga nak buang sial dia tu. Kena mandi bunga. Sekarang ni sial tu mari daripada siapa? Perkara buruk lah kita kena. Nasib buruk ni mari daripada siapa? Mari daripada Allah. Nabi SAW sebut, ingat malam ni, bab akidah ni, rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar, baik dan buruk. Dua-dua, baik dan buruk, datangnya dari Allah. Hanya sahaja keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah sebab dari sudut asal. Dari sudut apa? Asal macam itulah. Contoh kita macam ni. Benda ni buruk, baik daripada Allah. Buruk pun mari daripada Allah. Tapi buruk tu mari sebab kesalahan kita. Bukan saja-saja Allah ni nak bagi keburukan. Boleh faham? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau benda tu buruk mari, memang datang dari Allah. Tapi asbab dia bukan saja-saja Allah nak bagi keburukan, kerana Allah bersifat dengan Rahman dan Rahim. Itu sahaja yang menyebabkan kita tak sandarkan keburukan tu kepada Allah, kerana Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi bila berlaku sesuatu keburukan, tetap kita kata asal atau perkara ni tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah.
Faham tak ni? Ada beza dua tu. Setengah orang dia tak nak sandarkan keburukan tu kepada Allah langsung. Benda buruk mana kita boleh sandar kepada Allah? Habis tu kalau benda berlaku keburukan tu mari daripada mana? Dia mari daripada sial fulan bin fulan begini. Kita kata tak boleh. Beriman kepada qada dan qadar, baik ke buruk ni semuanya datang dari Allah. Hanya saja tidak disandarkan keburukan tu kepada Allah kerana Allah tidak menjadikan keburukan melainkan dengan sebab kesalahan ataupun faktor yang ada pada manusia. Tak adalah saja-saja Allah nak bagi sesat orang. Tak ada. Memang Allah yang memberikan hidayah dan Allah juga yang memberikan kesesatan. Tetapi Allah tidaklah zalim sehingga saja-saja nak bagikan orang tu sesat. Allah dah bagi hidayah, Allah turunkan Quran, Allah utuh Nabi, Allah turunkan Quran, Allah jadikan malapetaka, bala bencana sebagai manusia berfikir, beriktibar. Tiba-tiba dia kufur juga. Memang Allah jadikan dia kufur, tapi bukan sebab saja-saja Allah jadikan dia kufur. Dia faham tak ni? Ini akidah kita dengan qada dan qadar. Jadi berdasarkan perkara tu, kita tidak ada istilah sial ataupun majal. Kita majal panggil tak? Majal. Orang sini tahu ke majal? Gapo yang disebut majal? Bahasa kita ke majal? Bahasa Kelantan. Majal dia ni. Majal ni maknanya orang tu pembawa sial. Ya. Sampai anak dia kata anak pun anak tu bawa sial. Benda-benda macam ni dalam akidah kita tak boleh percaya gitu. Siapa yang mempercayainya dia telah merosakkan tauhid. Dengan dua sebab tadi. Pertama, hilang tawakal kepada Allah. Yang kedua, bergantung dengan sesuatu selain Allah. Oi, bahaya. Ramai ada orang percaya kepada sial. Ramai. Jadi kita ngaji tauhid, ngaji akidah, kita kena katakan apa? Kalau berlaku musibah, kita kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau berlaku perkara yang kita tidak ingini, kita kata apa? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Kalau kita tinggi lagi martabat, bersyukur pada yang baik atau yang buruk, kita katakan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Betul tak? Bila kita terima musibah, kita katakan apa sekali lagi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila berlaku tidak seperti yang kita inginkan, kita nak molek tapi jadi tak molek. Habis ikhtiar dah kita. Tiba-tiba berlaku tidak seperti mana yang kita harapkan dan kita inginkan. Kita kena kata apa? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Benda ni Allah dah takdir dah macam ni. Apa yang dia kehendaki, dia akan buat. Jadi bukan hak kita kehendaki, benda ni Allah kehendaki. Jadi kita kena kata Masya Allah. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Pernah dah baca tak benda ni? Kalau hak baca dah, Alhamdulillah. Hak tak baca lagi, pakak-pakak baca lepas dia ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu biasa baca dah. Nah, ni qaddarallahu ma syaa fa'al. Cuba baca sama-sama. Qaddarallah ma syaa fa'ala. Qaddarallah ma syaa fa'al. Maksud dia, benda ni berlaku dengan takdir Allah. Apa yang dia nak pasti berlaku. Jadi kita kaitkan urusan berlaku ni dengan kehendak Allah. Kita memang tak suka, kita memang tak setuju, kita ikhtiar, tapi berlaku juga tidak sebagaimana yang kita harapkan. Kita kata qaddarallahu ma syaa fa'al. Nah, berhujah dengan takdir pada apa yang sudah berlaku. Jangan pula berhujah dengan takdir pada apa yang belum berlaku. Belum lagi berlaku, kita ikhtiar. Kita minta doa kepada Allah, ya Allah bagi kebaikan begini.
Jangan kita berhujah dengan takdir pada perkara yang belum berlaku sebab kita tak tahu takdir. Nah, aku nak pergi curi ni. Dia katalah, "Apa mau pergi curi?" Tuhan takdir dah aku curi esok. Oh, sedap lagu tu. Berhujah dengan takdir pada benda belum berlaku. Tak boleh. Habis benda yang dah berlaku macam mana? Allahu Akbar. Mu ni. Dah. Aku jumpa tengok perangai lagu ni juga. Berubahlah. InsyaAllah berubah. Bukan dulu mu ni kuat ni. Tak tahulah hak dulu tu. Moga Tuhan takdir lagu tu. Tapi lah ni khabar dah. Berhujah dengan yang dulu tak apa. Sebab kita tak boleh ubah dah takdir. Tapi berhujah dengan benda yang belum berlaku tak boleh. Pasal kita tak tahu takdir. Jadi bila berlaku sesuatu yang kita tidak inginkan. Dah berlaku dah. Kita kata Masya Allah. Atau Qaddarallah Masya Allahu fa'al. Satu lagi kita kata apa tadi? Setelah berlaku, apa jua berlaku. Baik ke buruk, kita kata Alhamdulillahi ala kulli hal. Maknanya, benda ni baik ke buruk ke, selama dia datang dari Allah, kita bersyukur kepada Allah. Ini akidah ni, soal keimanan. Lepas tu makin orang tu belajar akidah, makin tenang hati dia. Pasal apa? Dia ikat apa saja berlaku kepada Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam bab ni Allah Taala sebut ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sial ni mari daripada Allah. Jangan kata kebetulan benda tu lalu. Jangan kata benda tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata lagi dalam ayat yang seterusnya, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah kerana kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Yang ini cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa. Di mana mereka ni bertasya'um dengan Nabi Musa. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Ala innama ta'iruhum indallah. Cerita Nabi Musa, orang Bani Israel atau orang Bani Israel ke apa? Musuh Nabi Musa, kaum dia. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kalau berlaku buruk, dia kata ni sebab Musa dengan kaum dia. Dia menganggap sial. Kumpulan-kumpulan Fir'aun dan seumpamanya, bila berlaku sesuatu, dia menganggap sial Nabi Musa. Untuk kita ni jangan, musim-musim pula ni macam-macam. Pula ni bunyi katanya Sungai Pahang tu dah kering. Memang betul pun. Keringlah buat musim kemarau. Jangan kita kata ni sebab fulan bin fulan, sebab orang tu, sebab orang ni. Dah kering lah. Dia adalah Allah takdirkan macam tu. Kalaupun ada sebab kemurkaan Allah terhadap seseorang, mungkin kita boleh kata mungkinlah sebab ada dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba dia, Allah Ta'ala nak uji kita, asalkan begitu. Tapi jangan sebab kata ni sebab fulan bin fulan kering air, sebab dia ada ni fulan bin fulan berlaku musibah kita. Jadi orang Fir'aun dan kaum dia kata berlaku musibah tempat dia ni sebab Musa dengan kaum dia. Allah jawab, ala innama ta'irukum indallah. Buruk-buruk, baik buruk apa berlaku pada kamu adalah milik Allah.
Kemudian dalam bab yang sama juga, hadis yang seterusnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. La adwa wala tiyarata wala hamah wala safar. Dalam salah satu riwayat Imam Muslim disebutkan tambahan wala nau'a wala ghula. Okey, kita tengok nota kaki. Nabi SAW ni dia menafikan tidak ada adwa. Adwa tu maksud apa? Penjangkitan atau penularan penyakit. Maksud Nabi di sini ialah untuk menolak anggapan mereka ketika masih hidup di zaman jahiliyah bahawa penyakit berjangkit dan menular dengan sendirinya tanpa kehendak dan takdir dari Allah. Anggapan inilah yang ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan keberadaan penjangkitan atau penularannya, sebab dalam riwayat yang lain setelah hadis ini disebutkan, dan menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Ini menunjukkan bahawa penjangkitan dan atau penularan penyakit dengan sendirinya tidak ada, akan tetapi semuanya atas kehendak dan takdir ilahi. Namun sebagai insan muslim, di samping iman kepada takdir tersebut, haruslah berusaha melakukan tindakan preventif sebelum terjadi penularan, sebagaimana usahanya menjauh dari terkaman singa. Inilah hakikat iman kepada takdir ilahi. Jadi Nabi kata, la adwa, penyakit ni tak jangkit dengan sendiri. Tidak ada jangkitan penyakit. Orang kata, tidak ada jangkitan penyakit tu maksud dia apa? Maksudnya, penyakit ni kalau dia berjangkit dengan takdir Allah. Bukan sebab penyakit tu yang berkuasa menjangkiti orang. Boleh faham? Sebab kita kira logik macam ni. Kalaulah penyakit tu memang dia yang berkuasa, nescaya setiap orang yang kena didedahkan kepada penyakit itu akan kena. Sebagai contoh, ada orang kena COVID seorang. Lepas tu dia mari sekolah, duduk dalam kelas. Ada dalam kelas 40 orang. 40 orang tu kena berlaku ke COVID? Ada orang kena, ada orang tak kena. Jadi orang kena tu sebab apa? Sebab Allah takdirkan dia kena. Orang tak kena tu sebab apa? Sebab Allah takdirkan dia tak kena. Bukan sebab penyakit tu. Ada orang tanya Nabi SAW, dalam unta sekandang tu kan, pas jakit daripada pertama sampai banyak ekor unta kena penyakit. Nabi tanya, hak kemudian ni jakit daripada mana? Hak kemudian ni jakit daripada hak dululah. Bahasa lebih kurang lah. Bil makna kita kata, riwayat Nabi dengan makna. Kalaulah hak kedua, hak ketiga dapat jangkitan daripada yang kedua. Yang kedua dapat jangkitan daripada yang pertama. Soalan Nabi tanya, habis itu siapa yang menjangkitkan yang pertama? Belum tu tak ada orang, tiba-tiba ada penyakit tu. Bagaimana? Maknanya Allah yang menentukan. Dalam masa yang sama, Nabi mengiyakan bahawa ada sebab-sebab yang boleh memudahkan penyakit itu berjangkit. Seperti kalau orang kusta, dia kena pergi duduk jauh, jangan siapa orang, selamatkan diri dia dan juga selamatkan orang daripada terkena penyakit. Bukanlah maksud penyakit itu berkuasa menjangkiti dengan kemampuannya sendiri, tidak. Tapi kita diminta untuk mengelakkan diri daripada orang-orang yang sakit. So nak kumpul dua tu macam mana? Kita kata ikhtiar kita dengan menjauhi orang sakit, tapi kita tak kata kalau orang tu berjangkit dengan sebab fulan bin fulan atau dengan penyakit itu sendiri. Sebaliknya ia berlaku dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan. Baik. Ini menunjukkan
Tiarah yang kedua, tiarah merasa bernasib sial atau beramal nasib buruk kerana melihat burung, binatang lainnya atau apa saja. Hamah pula burung hantu. Orang jahiliyah merasa bernasib sial dengan melihatnya. Apabila ada burung hantu hinggap di atas rumah salah seorang di antara mereka, dia merasakan bahawa burung ini membawa berita kematian tentang dirinya sendiri atau salah satu anggota keluarganya. Dan maksud baginda adalah untuk menolak anggapan yang tidak benar ini. Bagi seorang Muslim, anggapan seperti ini harus tidak ada. Semua adalah dari Allah dan semua ditentukan oleh Allah. Safar pula. Safar ni bulan kedua dalam tahun hijrah. Ada orang menganggap Safar ni tepat sial. Mereka juga kata hari Rabu sial. Hal ini termasuk jenis tiarah dilarang dalam Islam. Hari Rabu sial, bulan tu sekian, sial habis dia ni. Tamu-tamu kita kalau ada pengaruh-pengaruh agama dulu, cepat dia panggil apa? Suwe. Suwe dia panggil. Cina dia panggil suwe kan. Mana orang ini membawa sial. Oh, dia percaya gitu. Kita orang Islam jangan duk percayalah. Kalau siapa je percaya, batal. Boleh batal agama dia. Kalau dia percaya betul, suwe tu mari daripada manusia. Jangan percaya. Kita kata benda ni berlaku dengan Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, dia ada ke, dia tak ada ke, tak akan berlaku. Jadi bulan Safar lagu tu juga. Tak ada bulan Safar. Sial ni sebab bulan Safar. Ni nak buat apa-apa, nak musafir lagi umrah pun tak pergi bulan Safar. Kenduri patukar tarikh pasal tak nak tarikh bulan Safar. Bila tanya apa-apa, sebab nanti buat bulan Safar sial. So Nabi kata tak ada benda tu. Jangan duk percaya. Yang seterusnya, An-Nau'u. Nau'u ni asalnya tenggelam atau terbitnya satu bintang. Orang-orang jahiliyah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang ini atau bintang itu. Maka Islam datang mengikis anggapan seperti ini, bahawa tidak ada hujan turun kerana suatu bintang tertentu, tetapi semua itu adalah ketentuan dari Allah. Ghul, hantu Allah, dah salah satu makhluk jenis jin. Mereka beranggapan bahawa hantu ini dengan perubahan bentuk atau warnanya dapat menyesatkan seseorang dan mencelakakannya. Sedang maksud sabda Nabi SAW di sini bukanlah tidak mengakui keberadaan makhluk seperti ini, tetapi menolak anggapan mereka yang tidak baik terhadap tersebut yang berakibatkan takut kepada selain Allah atau tidak bertawakal kepadanya. Inilah yang ditolak oleh baginda. Untuk itu dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, idza taghawwalat lakumul ghilan fabadiru bil adhan. Apabila hantu beraksi menakut-nakutkanmu, maka serukanlah azan. Dia macam-macam ni kita ni. Tidak ada arwah dan tiarah, tapi aku kagum, suka dengan al-fa'al, optimis. Kata Nabi, kata para sahabat, apakah itu al-fa'al? Beliau menjawab, al-kalimatu tayyibah, perkataan yang baik. Al-kalimatu tayyibah, perkataan yang baik. Al-fa'al. Jadi selain daripada lawan kepada sial, ada al-fa'al. Al-fa'al ni bahasa apa kalau kita? Lawan pada sial, nasib baik lah. Tak? Tu nasib buruk, ni nasib baik. Adapun nasib baik, al-fa'al dengan perkataan yang baik, maka dibenarkan. Contoh macam mana? Kita mengharapkan dengan perkataan orang tu sembuh. Dia sakit, kita ziarah dia. InsyaAllah ni, sembuh ni.
Lepas tu kita mengharapkan masanya mulut sembuh tu memberikan kesembuhan. Dia panggil al-fa'al. Al-fa'al ni selama dia tak yakin bahawa orang tu yang memberikan kesembuhan, dia dibenarkan kerana orang tu makin bertambah harapannya kepada Allah. Seperti kita pergi jumpa dengan orang yang sakit, kita kata, apa khabar orang sihat hari ni? Padahal sihat tu belum lagi. Cuma kita dengan harapan baik. Kita jumpa businessman, apa khabar orang kaya? Dia kata, kamu ni pesindi. Tak, bukan sindi. Kita sebuah kaya, mudah-mudahan kaya sungguh. Jadi perkataan kaya ataupun senang itu tidak termasuk daripada tatayur ke apa. Tak termasuk. Sebaliknya dia disebut sebagai al-fa'al. Kita sebut benda baik dan mengharapkan kebaikan daripadanya. Berbeza dengan orang sebut benda buruk dan tiba-tiba mengharapkan keburukan daripada dia, seolah-olah menganggap sial tu datang daripada fulan bin fulan. Islam tak kata begitu, bahkan kita digalakkan untuk berkata yang baik. Tu pun bila berlaku kebaikan, kena kembalikan urusan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah pemilik segala sesuatu. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi al-fa'al ni adalah perkataan yang baik. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir, dia berkata, tiara disebut-sebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda pun bersabda, yang paling baik adalah al-fa'al, dan tiara tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Apabila salah seorang di antara kamu melihat sesuatu yang tidak diinginkannya, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yarfa'u sayyiati illa anta la haula wa la quwwata illa bika. Abu Daud meriwayatkan pula hadis marfu' dari Ibnu Mas'ud, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Tiarah adalah syirik. Tiada ada syirik dan tiada seorang pun di antara kita kecuali yang telah terjadi dalam hatinya sesuatu dari hal ini, hanya saja Allah menghilangkannya dengan tawakal kepadanya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dengan dinyatakan sahih, dan kalimat terakhir tersebut dijadikannya sebagai ucapan dari Ibnu Mas'ud. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengurungkan hajatnya, kepentingannya kerana tiarah, maka dia telah berbuat syirik. Para sahabat bertanya, lalu apakah sebagai tebusannya? Baginda menjawab, supaya dia mengucapkan, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuka. Jadi kalau nak sebut juga, kena baca perkataan tersebut. Dan Imam Ahmad meriwayatkan pula hadis dari Fadl bin Abbas, innama tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Sesungguhnya tiara itu adalah yang menjadikan kamu terus melangkah atau mengurungkan niat dari keperluanmu. Baik, jadi kita tahu bahawa bab-bab begini walaupun nampak remeh, jangan dianggap remeh, kerana Allah tak suka kita agungkan Tuhan selain Allah. Dan kita kena kata semua baik dan buruk kita sumbernya dari Allah. Baik atau buruk semuanya dari Allah. Tidak ada kaitan dengan makhluk, tidak ada kaitan dengan hatta kalau jadi bulan purnama sekalipun, kita tak boleh kata perkara ni berlaku sebab bulan tu purnama. Tak boleh. Melainkan kita kena puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, itu dalam bab yang kedua. Okey, ada soalan kena tanya? Ya. Mana macam kita recommend doktor atau klinik, kita kata kita serasi lah dengan doktor tu, kita kata adakah keadaan serasi itu macam kita kata di tempat lain tak jadi dengan dia, macam tu ada tak unsur-unsur sirik? Kita kan ada literologi
dia tu, kita keserasi dengan dia ni macam tu. Kita serasi dengan dia. Maknanya cara dia rawat kita tu kita serasi. Bukan kesembuhan dia daripada dia. Kalau kita kata serasi tu maknanya aku pergi kat orang lain tak sembuh, pergi kat dia tu sembuh. Yang tu bahaya. Kalau serasi tu cara aku pergi dengan doktor ni mudah. Pasal pergi kat dia tu kita boleh cakap dia, tanya masalah, kita boleh bagi tahu pada dia detail kita dia pun boleh bila layan kita tu kita rasa seronok sikit. Jadi akhirnya mimbabi fa'al, dan sebab bila cakap dengan doktor tu dia cakap pun ayat-ayat dia pun jadi kita semangat nak jadi sembuh. Al-fa'al. Tapi jangan kata aku pergi kat orang lain tak jadi, kalau pergi dengan dia tu jadi. Itu seolah-olah kita meletakkan kesembuhan tu ada pada dia. Okey. Sebaliknya kita kena kata alhamdulillah aku pergi jumpa doktor tu, hak ni Allah Ta'ala bui aku sembuh. Jadi mungkin cara dia ke lagu mana ke, tapi alhamdulillah dengan pergi pak dia tu Allah beri sembuh. Kena ayat lagu tu. Kata-kata aku pergi orang lain tak jadi, tak pergi kat dia tu sembuh. Jadi dia ni bukan lihat serasi aku dengan dia ni. Nampak tak? Kalau boleh eloklah lagu tu. Wallahu a'lam. Kalau kita keluar, lepas tu kita kena berak gugur. Mulut kita terkeluar sui betul tak? Ada kan sui? Sui kan kita kata. Sui betul. Siapa yang sui tu? Kita. Istilah sui tu tak? Ni maknanya aku hari ni nasib buruk aku hari ni. Maknanya kita kata hari ni nasib kita buruk sebab kita menganggap keburukan tu mari daripada kita ke? Hari ni aku ni buat benda-benda tak jadi berlaku. Hari ni suwe betul aku hari ni. Dia anggap dialah sumber keburukan. Tak boleh kata lagu tu. Kamu tiba-tiba berlaku Allahu Akbar, Masya Allah. Tu kata qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah kena taik burung pula, Allah takdir tu hari ni kena taik burung kat aku ni. So kita tidak meletakkan suwe ke, buruk ke, apa ke kepada selain daripada Allah. Tapi kalau kita perhalus lagu tu, banyaklah masyarakat kita ni. Mudah-mudahan kalau kita sebut tu kita panggil sabqul lisan, terlanjur kata tapi tidak niat kita suwe ke, orang tu suwe ke, siapa pun, melainkan kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita betul-betul semua ni perkara ni kita serahkan urusannya kepada Allah. Ataupun sebab kita aksiden, bapa ni berlaku kemalangan, tahu sebab dia naik dengan kita, kalau tidak tak aksiden dah ni. Nikihmu naik ni kalau tidak dah. Bahaya. Jangan cakap benda-benda gitu dah. Orang bila kita belajar tauhid ni, macam saya kata tadi, kita bimbang bab tauhid ni terbatas. Jangan lebih daripada kita bimbang amalan kita batal. Walaupun kata ustaz saja je cakap tu kita boleh jawab di sini. Hati kita mungkin hari ni kita saja cakap, 2 kali saja cakap, 3 kali cakap, tiba-tiba berlaku sungguh. Pak dia merayu rasa, ya sungguh. Kadang-kadang Allah nak uji kita, kita tak tahu. So, jangan setiap kali benda berlaku apa pun, kembalikan urusan tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kadang-kadang mereka tambah dengan bintang bintang pun, sebab bintang ni ada pergerak bersama pergerakan bulan, ada bintang-bintang yang bergerak. Lupa tengok bintang ni berlaku, orang Arab dulu, sebab bintang ni turun hujan, sebab bintang ni kemarau. Jadi jangan bertasya'um dengan bintang. Sebaliknya kita kena kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam syarah ni lebih kurang sebagai contoh-contoh lah ni.
Tapi dalam berikhtiar, maknanya kalau kita, walaupun kita i'tiqad benda ni datang daripada Allah, Allah suruh juga kita melarikan diri dari sebab-sebab yang boleh mendatangkan mudarat. Tapi bukan sebab yang macam kita kata tadi tidak syar'i lah. Kalau contoh dengan jangkitan, ikut kajian perubatan, penyakit ni boleh berjangkit. Kalau ada penyebaran di udara, bersin dan sebagainya. So kita hindar, kita pakai mask dan sebagainya. Itu kita tahu ada asbab yang saintifik yang boleh dibahaskan. Tapi kalau tiba-tiba dia kata penyakit ni berlaku sebab bakteria tu, dia yang tahu nak pergi kat mana. Dia yang berkuasa memberikan jangkitan dan seumpamanya. Yang tu tak boleh. Nah, semoga Allah Ta'ala jaga iman kita. Baik, ada lagi soalan? Tak ada? Kalau tak ada, berhenti awal ke ni? Nak? So, fal insan ya'tamidu 'ala Allah wa yatawakkalu 'alaihi. Bila kita faham konsep tawakal, bila kita faham konsep meminta hanya kepada Allah, bila kita faham konsep baik dan buruk, takdir itu datangnya dari Allah, maka semua perkara ni berkaitan dengan akidah, kita serahkan kembali kepada Allah. Lalu kita minta kebaikan dari Allah. Kita berlindung dari kebaikan dengan Allah. Dan kita mengharapkan kebaikan pada masa-masa yang akan datang juga bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita doa, kita rayu, kita minta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.